jangan lama dalam yakini rezeki tanpa bunda. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cinta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan. Ayo bersama jiwa di auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cinta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan. Ayo bersama jiwa di auramu. Ayo bersama jiwa di auramu. Ayo bersama jiwa di auramu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi lagi, JM rindui setiap hari bersama dengan JM. Okey, setiap hari bermula jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari. So, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bersama dengan JM, sentiasa menyokong JM, sentiasa mendengar celoteh daripada JM. So, terima kasih warga IG, terima kasih warga TikTok, terima kasih juga warga Facebook. Terima kasih semua sahabat-sahabat JM. Sekali lagi JM bagi salam. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam kepada yang memberi salam kepada JM. Terima kasih sangat-sangat. Okey, salam Jumaat hari ni. Salam Jumaat okey, kopi. Salam Jumaat yang penuh dengan keberkahannya. Allahu Akbar. Okey, so hari ini tajuknya sangat-sangat jaranglah JM kongsikan. Okey, cerita tentang sedekah. Bagaimana di peringkat awal bila Allah menguji JM dengan keadaan yang terpaksa tutup pejabat, terpaksa tutup perniagaan, dan bagaimana ketika itu JM nak juga bersedekah dengan tak ada apa-apa, tapi nak juga contribute dalam sedekah. Jadi JM akan kongsikan kepada anda hari ini, insya-Allah. Sebelum tu JM nak minta kepada semua, tolonglah sharingkan live JM ini. Semoga live JM ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang berada di luar sana, dan kepada mereka yang mungkin tak dapat live bersama dengan JM pada pagi ni, tapi mereka dapat share video ini. Dan kita tak tahu kan, seperti yang selalu JM katakan, JM pun tak tahu ayat mana, perkataan mana yang mereka hanya mendengar dan mereka hanya melihat. Allah jentik ketika itu hati mereka dengan melalui satu ayat ataupun sepotong ayat, satu perkataan
daripada JM membuatkan mereka bangkit dan meneruskan kehidupan mereka dengan bahagianya, dengan semangatnya, insya-Allah. Okay, so thank you. Okay, alright, so okay, Alhamdulillah ya, syukur ya. Okay, tolong bantu JM ya untuk sharing-sharingkan video ini. Sebelum tu JM nak tengok JM di Facebook bersama dengan siapa sekarang ni. Okay, JM di TikTok. Okay, Waalaikumsalam Afia. Okay, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM. Okay, seperti biasalah JM ada bersama dengan Kak Rina, ada Emiza, JM bersama dengan siapa lagi? Cik Hani, Sabaria, Isha Humaira, Yati, Mak Rasila, Roha daripada Singapura, Jasmine Jelita, Masya Allah ya, lama tak dengar Jasmine, khabar Jasmine harap sihat selalu hendaknya. Mimi, Kak Ijan daripada Sabah, Zuraini, Zakaria lagi siapa lagi? Ramai bersama dengan JM pagi ni Ini antara mereka-mereka yang setia bersama JM setiap hari jam 11 hingga 12 tengah hari. Okay, JM bersama dengan Syafarik. Okay, Syafarik daripada Melaka kan. Alright, so lagi JM bersama dengan siapa lagi? Ramai lagi. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama dengan JM pagi ni. Okay, sebelum tu, okay, eloklah kiranya kita mendapatkan keberkahan program kita, perkongsian kita pada pagi ini dengan kita sama-sama ambil keberkatan juga di penghulu hari ni. Maksudnya hari Jumaat yang damai, yang bahagia, yang harmoni, yang indah. So insya-Allah kita mendapat keberkatan bersama. Okey, ayuh kita sama-sama untuk bacakan ataupun untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, juga kepada kedua ibu bapa kita maupun yang hidup ataupun meninggal dunia. Okey, untuk apa lagi? Kepada siapa lagi? Suami ataupun isteri kita, untuk anak-anak kita, untuk adik-beradik kita, adik-beradik saudara kandung kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat handai kita. Okey, untuk jemaah kita, jemaah tu maksudnya untuk tim-tim kita. Jika anda hari ini buat bisnes, ada tim, sedekahkan Al-Fatihah juga kepada tim kita. Okey, lepas tu kita juga sedekahkan Al-Fatihah ini untuk seluruh pelanggan-pelanggan kita, customer-customer kita, klien-klien kita. Okey, dan juga Al-Fatihah ini untuk semua umat Islam maupun yang hidup ataupun meninggal dunia. Jadi, okey, kita sama-sama menghayati baris demi baris, maksud demi maksud pada surah Al-Fatihah ini, boleh ya? Okey, kita mulakan sekarang. Okey? Alright, okey. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walau amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah semoga apa yang kita buat pada hari ini sentiasa mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita buat hari ini, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang kita rancangkan hari ini, kita juga merancang, kita juga merancang, kita juga mengatur. Apa kita kena merancang dan kita juga perlu mengatur tindakan kita, seharian kita. Namun perancangan Allah lebih baik
perancangan Allah adalah yang terbaik. Okey, kita merancang, Allah juga merancang untuk kita. Jadi terima kasih kepada mereka semua yang bersama dengan JM pagi ni. JM nak kongsikan cerita tentang sedekah, dan pastinya JM dapat bila pagi tadi JM mula kongsikan poster untuk apa yang JM nak kongsikan pada pagi ini. Ramai yang PM JM, inilah tajuk yang ditunggu-tunggu. Tajuk yang ditunggu-tunggu tentang sedekah. Baru cakap, maksudnya inilah dia kata tentang sedekah ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang bersama dengan JM. Pastikan anda semua bantu JM untuk sharekan video JM ni supaya ramai lagi yang dapat mengikuti ataupun dapat bersama dengan JM, ataupun mungkin ada yang work from home. Okey, tak apa. Okey, anda just tekan button share dulu. Nanti bila ada masa rehat, tengah rehat ataupun masa dah balik rumah malam, ada masa, ada kelapangan masa, boleh tengok balik. Okey, banyak sangat tajuk-tajuk yang berbeza yang JM kongsikan kepada anda setiap hari dengan tajuk-tajuk yang berbeza, setiap Isnin hingga Jumaat. Jadi dan kepada mereka yang mungkin tak tahu kat mana JM nak tengok balik kan, nak tengok balik live JM ni kat mana, boleh subscribe di YouTube Aura Rezeki Malaysia. Jadi kat situ semua tajuk ada. JM rasa lebih 30 tajuk ada yang JM kongsikan. Jadi semoga ianya memberi manfaat kepada kita. Semoga ianya memberi semoga ianya sebagai rujukan untuk kita. Ambil yang baik, ambil yang baik. Yang anda rasa apa yang JM kongsikan tu tidak baik, tak perlulah anda ikut. Ambil yang baik-baik sahaja. Okey. So, sebelum tu terima kasih kepada yang share. Okey, waalaikumsalam semua Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat JM di TikTok, di IG dan juga di Facebook. Okey, sebelum tu JM nak kenalkan diri dulu. Okey, tak lengkap kiranya JM tidak kenalkan diri. Mungkin ada di antara anda yang berada di TikTok, yang berada di IG yang baru. Siapa perempuan ni hari-hari dia ada. Setiap jam 11 mesti dia muncul. Okey, siapakah bidadari ini? Cewa saja gurau hari Jumaat. Janganlah serius sangat kan. Hidup ni kena gembira-gembira. Hidup ni kena hidup ini kita yang kena ciptakan sendiri kebahagiaan kita. Kita yang kena ciptakan sendiri kegembiraan kita. Jadi hidup ni janganlah serius sangat kan. Okey, sebelum tu JM izinkan JM untuk perkenalkan diri JM. Okey, nama saya adalah JM Miswan. Okey, boleh panggil saya dengan panggilan JM. Semua panggil JM dengan panggilan manja, iaitu JM. JM tu apa? JM tu JM lah, jelitawan Melayu. Tak adalah, saja gurau. Okey. Alright. So, okay. So, sebelum tu JM kenalkan diri dulu. Okay, nama JM adalah JM Miswan. Boleh panggil dengan panggilan manja. Okay, panggilan manja. JM. Okay, JM berasal daripada Banting, Selangor dan kini menetap di Bangi, Bangi, Bandar Bukit Mahkota. Okey, JM berumur 44 tahun. Alhamdulillah, Allah izinkan 44 tahun. Okey, JM adalah anak bongsu kepada 14 orang adik-beradik. Bapa JM buat belacan, mak JM serumah. So bapa JM buat belacan untuk besarkan anak. Harga belacan tu sekilo tau ketika itu jual RM1.80. Jauh juga tu. Dia bapa JM jual ni naik motor je, dia tak pandai naik kereta. Naik motor je, kadang-kadang boleh sampai ke Puchong. Daripada Banting tu bukannya Banting dekat Pekan Banting tau. Dia dekat yang dia antara tengah-tengah Morit dan Bagang Lalang. So JM tengah-tengah. Jadi jauh tau kalau ikutkan naik
naik motor kan, nak besarkan demi membesarkan anak 14 orang jual belacan ketika itu dengan harga RM1.80 bawah. Allahu Akbar. Nak bandingkan dengan kita hari ni yang mudah sangat-sangat pakai cantik-cantik dah boleh buat jualan kan, pakai cantik-cantik dengan hanya handphone tekan-tekan saja dah boleh buat jualan tak macam zaman-zaman dulu punya bisnes. Yelah, JM zaman dah berubah tapi JM masih lagi merasa JM masih lagi merasa proses berniaga secara offline tu JM masih lagi merasa sebab tak sama tau tak sama, cabarannya lebih hebat bila kita melalui proses berniaga secara offline. Ya Allah cabarannya lebih hebat. Kerana apa tahu? Kerana ketika itu untuk buat offline nak kena jumpa orang, nak kena jumpa klien, nak jumpa customer. Dan ketika itu nak jumpa customer kita kena ready ni, kita kena siapkan diri kita. Siapkan diri daripada segi mentalnya, daripada segi image-nya, daripada segi ilmunya, daripada segi segala-galanya. Semua kena siap. Berbanding dengan sekarang anda buat bisnes, Masya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita kerana kita tidak melalui yang susah-susah tu cabarannya. Tapi anda JM sangat-sangat bersyukur kerana apa? Kerana laluan yang hebat itu menjadikan JM hari ini. JM tak kata JM hebat, yang hebat tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan. JM tak ada. Allah meniupkan sedikit kehebatan tu dalam diri JM atas masa lampau tu. Atas masa lampau tu, atas prosesnya yang pernah dilalui itu. Sebab apa? Sebab setiap proses itu adalah peningkatan kepada level kematangan diri kita. Proses itu adalah peningkatan kesabaran kepada diri kita. Proses itu yang kita lalui itu meningkatkan level apa? Level keberanian, kekuatan, kesyukuran kepada diri kita. Allahu Akbar. Jadi ya Allah, terima kasih Allah kerana Engkau izin untuk aku melalui proses-proses yang itu. Melalui itulah kau tiupkan sedikit kekuatan. Melalui proses itulah kau tiupkan sedikit keberanian dalam diri aku. Untuk aku apa? Untuk aku berkongsi inspirasi kepada mereka yang ada dekat luar sana. Untuk aku berkongsi ataupun berkongsi semangat untuk meneruskan kehidupan untuk diri aku. So alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah ketika itu bapa besarkan 14 orang anak dengan hanya jual belacan. Allahu Akbar. Dan JM 14 orang adik-beradik ni, ya Allah, best sangat harmoni. Sebenarnya kan ya Allah, ialah kita pun dah berapa lama kan tak balik. Ialah tak balik kampung beraya pun daripada tahun lepas kita tak beraya dekat kampung kan. So samalah juga dengan tahun ni kan, dengan Hari Raya Haji. Kalau tahun lepas rasanya Raya Haji kita masih lagi boleh beraya kan. So tahun ni kita tak langsung lah, memang tak ada harapan lah untuk kita beraya dekat kampung kan. Kecuali kalau mungkin ada di antara anda yang memang kampungnya hanya dekat saja, mungkin kurang daripada 10 km. Syukur sangat-sangat kerana anda dapat beraya bersama dengan keluarga dan juga orang tua anda. Bagi kita ni yang duduk jauh daripada keluarga, daripada adik-beradik, daripada mak ayah ni kan, kita kena redha dan InsyaAllah kita kena berdoa, banyak-banyakkan berdoa moga Allah angkat wabak COVID-19 ini dengan cepat, dengan serta-mertanya, dan kita boleh hidup dengan keadaan yang seperti biasa, malah lebih baik daripada sebelum ini, InsyaAllah. Amin ya Allah. Di hari Jumaat ni kita sama-sama aminkan semoga kita semua dalam perlindungan Allah, kita juga dalam dakapan serta kasih sayang Allah selalu. Kita sentiasa dalam pandangan Allah InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, right. Okay, so JM sebenarnya buat apa JM? JM sebenarnya
buat apa? JM buat bisnes ke? Ada yang tanya kan. Okey, JM alhamdulillah ya. JM adalah pengasas ya bagi produk Aura Rezeki. Okey, produk Aura Rezeki ni adalah produk yang berasaskan garam bukit. Dah 7 tahun dah alhamdulillah Allah izin untuk JM mengasaskan produk yang berasaskan garam ni. Okey, dan alhamdulillah juga JM dah ada 36 rangkaian produk yang semuanya adalah berasaskan daripada garam. Okey, produk apa? Ada produk mandian. Okey, mungkin anda tak pernah tengok lagi ya. JM share lah sikit kan. Mungkin ada warga TikTok yang tak pernah tengok lagi kan. Okey, ini adalah produk JM. So ini adalah salah satunya lah produk JM. Okey, dan JM juga ada mengeluarkan kopi garam juga. Kopi garam juga. So alamak, macam mana nak cakap garam ni, mungkin ada yang tanya garam ni bagus ke? Ya Allah, garam ni dia mempunyai lebih 84 jenis mineral yang 84 jenis mineral itu adalah baik untuk tubuh badan manusia. InsyaAllah ya. Okey, insyaAllah JM akan cuba kupaskan lanjutlah tentang produk JM ni. Mungkin satu hari nanti. So hari ni kita nak cakap topiknya tentang sedekah hari ni. Bagaimana JM melalui fasa-fasa ataupun proses-proses kejatuhan ya, kejatuhan bisnes ya ketika itu ya. Dan JM juga antara orang yang kita nak berbuat baik okey. Kita nak selalu buat baik kan. Jadi itulah. Jadi JM juga adalah seorang pengasas JM juga adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki. Alhamdulillah. 7 tahun dah JM mengasaskan produk ni, dan JM juga berpengalaman dalam dunia perniagaan. Serius dalam dunia perniagaan adalah 18 tahun. Alhamdulillah, rasanya baru je semalam kan. Tapi bila kira-kira balik 18 tahun juga ya aku dalam JM dalam perniagaan ni. Dan untuk mengetahui you all, walaupun 18 tahun dalam dunia perniagaan bukan tiket untuk bermegah-megah. Yang mana kita banyak pengalaman, kita dah makan garam dulu. Korang ni bisnes baru setahun 2 dah belagak. Tak boleh macam tu. JM lah, walaupun 18 tahun JM masih lagi belajar. Masih lagi perbaiki diri, masih lagi terus-terusan untuk belajar dan terus belajar, insya-Allah ya. Jadi bukannya tiket untuk kata kita hebat, bukannya tiket untuk kata kita ni kita sahaja yang betul, kau salah, tak boleh macam tu. Masih lagi dalam tahap belajar, insya-Allah ya. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, dan dengan keadaan yang sekarang kan, yang COVID-19 semakin berleluasa, Allahu Akbar. Sebenarnya kan kita kena beramai-ramai untuk LOP. LOP tu maksudnya adalah law of projection. Maksudnya kita kena projectkan benda tu. Yang mana COVID-19 ni dah tak ada dah. Lenyap Allah angkat. Kita kena yakin tau. Kita kena yakin yang mana Allah dah angkat. Ya Allah, gembiranya kita melalui hari-hari yang seperti biasa dan malah lebih baik. Kita kena ada mentaliti yang macam tu sebenarnya. Ya, kita kena ada mentaliti yang macam tu sebenarnya. Kita kena projectkan benda tu. Memanglah ada bila anda yang mungkin tak faham tentang ilmu LOP ni, mungkin anda kata tak logik lah kan. Betul, tapi sebenarnya formula ini juga yang JM buat untuk diri JM. JM project apa yang JM nak sebenarnya. Walaupun ketika itu tak ada lagi. Tak apalah, nanti kita ceritalah kan. Kita ceritalah pasal bagaimana JM mengawal emosi JM, bagaimana JM mengawal minda JM untuk mencapai satu-satu benda tu ya. InsyaAllah JM akan kongsikan nanti, satu hari nanti InsyaAllah JM akan kongsikan. Okey. Alright, so hari ni JM nak cerita sebab ialah dengan keadaan sekarang semalam sahaja dah 13,000 kes Allahu Akbar. Selangor je dah 6,000 tau. Selangor je, ya Allah, kerajaan bagilah vaksin banyak-banyak kat orang Selangor ni kan. Tak naklah hanya 200,000 je. Orang Selangor ada 6 juta
Selangor. Bagilah orang Selangor dulu. Selangor ni kena bagi tumpuan dulu ni. Sebabnya ya Allah, kita 6 juta yang dapat vaksin baru 200,000 orang, rasanya lah tak salah ya. So jadi itulah. Jadi kita kena sama-sama lah kan. Kita kena sama-sama berdoa dan terus berdoa. Ya, insya-Allah kita akan dapat kehidupan kita yang sebelum ni malah lebih baik lagi ya. Insya-Allah. Amin ya Allah. Ya, amin. Kita kena banyakkan berdoa dan bersungguh-sungguh ya untuk melakukan doa ni. Okey. So dengan keadaan yang sekarang ya, okey, sejak 14 hari bulan JM, alhamdulillah JM dan Aura Rezeki dapat JM. Ini kami tidak mengumpulkan tabung ke apa ke, tidak. Ini adalah dana daripada Aura Rezeki sendiri untuk kita. Ini adalah batch yang ketiga lah untuk kita buat barangan runcit dan kita infakkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi bermula daripada hari Isnin lepas, hari ini hari Jumaat. Okey, bermula daripada hari 14 hari bulan, hari Rabu tak salah, kami dah mula mengagih-agihkan barangan-barangan runcit kepada mereka yang betul-betul perlukan ya. Dan kebanyakanlah ada kebanyakannya yang datang tu adalah warga-warga Indonesia yang sebelum ni mereka kerja sebagai cleaner ataupun mereka bekerja sebagai di kontrak ya, di pusat-pusat pembinaan kan. Jadi disebabkan PKP ni diorang tak dapat bekerja, dan diorang sebenarnya bekerja ikut hari kan. Kerja, bila bekerja baru ada gaji macam tu kan. Jadi mereka juga terkesan kalau ikutkan kita orang rakyat tempatan, banyak yang kita dapat sebenarnya sumbangan-sumbangan ni sebab ramailah, sebab orang Malaysia kan sangat-sangat prihatin kan. Orang Malaysia sangat-sangat prihatin kan. Suraunya lagi, masjidnya lagi, AJK kampungnya lagi, pengurusi kampungnya lagi, semua nak berlumba-lumba untuk memberi sumbangan ataupun memberi sedekah kan. So alhamdulillah rakyat Malaysia sangat-sangat prihatin. Dan dekat situ JM melihatlah warga-warga Indonesia yang mereka, kita tak boleh lah cakap mereka ni menumpang ke ataupun mereka ni, tak boleh. Even kita sendiri pun menumpang dekat bumi Allah ni. Kita ni sebenarnya sama je. Kita ni sama je, hamba Allah je. Sama je walaupun dia orang Indonesia ke, dia orang itu ke, dia orang ini. Kita bayangkan satu hari nanti bila kita Allah tempatkan kita di negara orang dan orang buat kita macam tu, macam tak kisah kau orang Indonesia, kau pandai-pandailah kau nak cari apa semua, tak boleh Kita ni kena berbuat baik ni JM nak cerita pasal sedekah juga ni Kenapa apa yang guru JM, sahabat JM selalu selalu ingatkan tentang sedekah ni dia kata apa, berbuat baik ni tak kiralah mereka Islam ataupun bukan Islam. Berbuat baik ataupun sedekah ni tak kiralah sama ada mereka Islam ataupun bukan Islam. Jadi tak kisah sebenarnya sama ada dia orang bukan negara kita ke, dia orang luar ke, tapi dia tetap hamba Allah juga. Jadi kita kenalah kita kena ada perasaan yang tu. Kita kena ada perasaan untuk membantu. Okey. So sebenarnya pada tahun 2014 JM diuji dengan kejatuhan bisnes, dengan hutang yang banyak. Allahu Akbar, tak boleh tidur malam ya Allah. Tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam, hatinya resah, gelisah, bimbang. Tak tahu nak cakap Mungkin ada di antara anda yang mungkin pernah melalui situasi yang macam JM. Dan JM yakin pastinya dengan keadaan yang sekarang ramai yang akan merasa situasi yang macam JM ni. Resah, bimbang, hatinya tak tenang, gelisah. Cukup bulan nak bayar duit kereta, cukup bulan nak bayar duit rumah.
Belum lagi nak beli susu anak, pampers anak dan sebagainya. Allahu Akbar Jadi JM pernah merasai itu semua. Pernah merasai itu semua. Jadi terima kasih kepada proses-proses yang lalu hidup JM. Sebab apa? Sebab JM selalu katakan proses hidup ini, proses hidup lalu yang kita lalui itu adalah kematangan, adalah proses kematangan bagi diri kita, kekuatan bagi diri kita. Jadi laluilah proses-proses hidup kita dengan penuh ikhlas dan sabar. Redha dengan apa yang Allah dah rancangkan, redha dengan apa yang Allah dah tulis untuk kita. Tapi kita tak boleh berserah aja tau. Kita kena apa? Kita kena bangkit ni. Bagaimana untuk berubah? Sebab apa? Sebab setiap ujian yang Allah bagi kepada kita, sebenarnya Allah nak kita ni lebih kreatif. Allah nak kita ni lebih kuat. Allah nak kita ni lebih bangun, cepat, bangkit. Gunakan akal fikiran, gunakan tenaga yang ada, kudrat yang ada untuk berubah diri, untuk ubah diri, untuk ikhtiar, untuk cari penawarnya. Ketika itu pada tahun 2014 JM diuji dengan kejatuhan bisnes. Ya Allah, resah, gelisah, bimbang, semua tu ada. Namun JM selalu berdoa, sentiasa berdoa dan ikhtiar, cari penawar. Ya Allah, jika hari ini ya Allah kau izinkan aku ya Allah, kalau hari ini ya Allah kau nak ambil lah ya Allah, tapi satu usah kau ambil adalah semangat aku. Sebab sahabat semua, kalau tak ada semangat ni, tak boleh nak hidup kita. Tanpa semangat ni kita tak boleh nak hidup. Ya Allah, semangat ni lah yang akan drive ke arah apa yang kita nak tujukan. Tapi jika semangat ni tak ada, tak boleh. Hari ni datanglah selori produk yang kita tak payah modal. Yang orang bagi ni selori ni produk, tapi kau tolonglah jual, kau tolong jual. Tapi bila datangnya yang produk yang selori tadi tu, yang tak payah guna modal, yang kita dapat orang bagi, tapi tanpa semangat diri, kita tak boleh nak jual produk tu. Semangat ni sangat penting tau sahabat semua. Semangat ni letaknya ni dekat dalam kita ni. Dalam kita ni, tanpa semangat kita tak boleh. So Alhamdulillah, melalui asbabnya mandian garam, ketika itu JM mendapat penawaran daripada garam. Ya Allah, ya Tuhanku. Dan ketika itu JM tak tahu mandi garam ni boleh jadi semangat. Mandi garam ni boleh jadi positif, boleh jadi merehatkan minda ni. Tak tahu. Tapi JM yakin. Sebab apapun kita buat, apapun kita guna, apapun kita semua-semualah, yang penting kita perlu ada yakin. Kita kena yakin. Kalau hari ini kita nak buat sesuatu, kita tak yakin, kita tak percaya, macam mana kita nak dapat? Kita kena yakin dan percaya. Okay. So Alhamdulillah, asbabnya melalui Aura Rezeki, produk garam JM, okay, JM dapat memulihkan semula semangat JM. Betul, semangat, nak tenang, ambil je wuduk, bersolat dengan Allah, berdoa. Betul, ya Allah, itu pun JM buat. Itu pun JM buat. Untuk apa? Dan Allah kata cari ikhtiar, cari penawar, jangan hanya berserah saja. So penawarnya, ikhtiarnya itulah melalui garam tadi, yang Allah bagi untuk JM bangkit. Dan bangkit dan boleh drive ke arah yang dimatlamatkan. Alhamdulillah asbabnya. Sebab tu JM mengusahakan produk garam, sebab JM tahu ramai dekat luar sana yang macam JM juga, resah, gelisah, hatinya bimbang, tak boleh tidur malam, hutangnya banyak, macam-macam nak fikir. Sebab tu 7 tahun sahabat semua, walaupun orang nak cakap apa pun pasal JM, orang nak cakap apa pun pasal produk JM yakin dan percaya Allah bersama dengan JM. Ramai dah melalui produknya, asbabnya produk JM, Aura Rezeki, produk mandian ni, ramai beratus ribu orang dah dapat memulihkan semangat diri dia. Allahu Akbar. Bukan JM nak bangga, ini semua atas izin Allah. Bila Allah tak izin, dia tak izin lah. Tapi Alhamdulillah, yang mana mungkin Allah suka apa yang JM lakukan. Jadi JM teruskan dengan yakin, dengan semangat, dengan percaya. Dengan percaya, insya-Allah.
Okay, so kat situlah, right? Okay, hai, salam Jumaat semua, warga TikTok, warga IG. Okay, so pada tahun 2014 bagaimana JM pernah tanyalah dengan seorang sahabat. JM tanya, macam mana aku nak sedekah sedangkan hutang aku banyak lagi? Bukankah hutang ni wajib kena bayar dulu daripada sedekah? Tapi apa yang beliau jawab? Apa yang beliau jawab ketika itu? Masa tu JM suka berhubung dengan Ustaz Fatori Salahuddin, yang mana penulis buku Mudahnya Menjemput Rezeki. Ketika itu JM berhubung baiklah dengan ustaz. JM banyak belajar, dengan ustaz. So dia kata sebenarnya untuk sedekah ni yang banyak hutang lah kena banyak lagi sedekah. Macam mana tu kan? Yang banyak, bukankah hutang tu wajib dulu nak dibayar? Betul, dia kata betul. Betul, tapi kan kita dah tahu dah, dalam Quran pun sendiri tulis satu yang kita sedekahkan Allah bagi ganjar, Allah akan gandakan lagi 10. 10 yang kita sedekahkan Allah akan gandakan berapa? 100, berapa? 700 kan? Kita kena yakin yang tu tau. Kita kena yakin. Tapi kita tak boleh berharap sangat yang tu. Kita jangan jadikan sedekah kita tu, aku sedekah hari ni. Aku sedekah hari ni dengan harapan esok aku sedekah hari ni 100 dengan harapan esok aku nak Allah bagi 100 ringgit. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Itu dia macam dia akan jadi terbalik, yang mana aku sedekah ni sebab aku nak aku sedekah RM10 ni sebab aku nak Allah gandakan lagi jadi RM100. Kenapa? Disebabkan sebenarnya rupanya kita sedekah sebab kita tak cukup. Sebab tu kita sedekah. Bila kita sedekah sebab kita tak cukup, maksudnya tak cukup lah, nanti endingnya tu, akhirnya tu tak cukup. Jadi sedekah ni kita perlu ikhlas. Sedekah kita kena ikhlas, dan sedekah ni kita kena niatkan sebab aku sedekah ni lah, sebab aku ada, aku sedekah. Sebab aku ada banyak lah aku sedekah. Sebab aku ada, aku sedekah. Kita tak boleh sebab aku sedekah ni aku nak lagi banyak. Sebab apa? Sebab yang sekarang ni kita dalam keadaan tak cukup, kurang. Bila kita sekarang ni, aku nak sedekah ni sebabnya aku nak nanti Allah bagi aku, Allah gandakan aku lebih banyak. So jadi kat situ dia punya niat itu sebab aku sedekah, aku nak dapat banyak. Sebab apa? Sebab sekarang engkau kurang, dia kata. Sebab sekarang kita dalam keadaan kurang, maka kat situ akan berkurang lah. Sebab tu ramai orang yang sedekah tak kaya-kaya pun. Ramai orang yang sedekah sebab apa? Sebab dia berharapkan sedekah itu tadi dapat menggandakan. Niat ni dah lain dah. Jadi sedekah ini kena niatkan sedekah sebab aku ada. Sebab aku ada lebih. Sebab tu sedekah. Kita tak boleh niat sedekah ni sebab aku nak lebih banyak. Kenapa? Sebab sekarang aku kurang. Sekarang aku tak ada. Sekarang. Bila sekarangnya kurang, sekarangnya tak ada lah. Jadi kena hati-hati kat situ dengan niat untuk bersedekah tu tadi. Okey, pada tahun 2014 ketika JM diuji bagaimana JM buat sedekah, masa tu kan orang kata selepas subuh, sedekah subuh masuk dalam tabung, betul tak? Ingat tak dulu-dulu lah orang cakap, mungkin sekarang pun ada lagi lah sedekah subuh kan. Orang masuk dekat tabung subuh kan. JM buat masa tu. JM buatlah RM1 masuk kat tabung sedekah. Nanti dah cukup berapa kita sedekah kat orang. Belum cukup berapa tau. JM dah korek balik yang JM sedekahkan tu dalam tabung tu, niatnya kononnya. Itulah yang JM ambil balik untuk belanja. So tak boleh.
Bila keadaan yang macam tu, macam tu kira macam kita lah yang menyimpan duit kan. Kita lah yang asingkan duit, lepas tu ambil duit tu untuk belanja kita. So apa yang JM buat ketika itu, nak menghindari daripada ambil duit yang sedekah tadi tu, JM buat online transfer. Setiap pagi, setiap subuh JM akan buat apa tau? JM akan setiap pagi subuh, selepas subuh tu pastikan sebelum pergi kerja ataupun sebelum buat apa-apa, JM akan buat sedekah subuh secara online. Demi Allah JM buat. Tak ada orang ajar pun. Tak ada orang ajar. Ketika itu 7 tahun yang lepas. 8 tahun yang lepas. Tak ada orang ajar pun. So apa yang JM buat? JM buat secara online. JM savekan nombor-nombor akaun supaya senang kita nak buat private. Nombor akaun yang JM ada sampai hari ini adalah Masjid Seri Putra, yang mana ketika itu masjid tu baru tengah-tengah nak dibina ketika itu. Okey, surau-surau, rumah-rumah anak yatim dan juga rumah orang-orang tua. Apa yang JM transfer setiap hari tak banyak, sahabat semua. RM1, ada yang RM3, ada yang RM2. Sebab ketika itu memang tak ada. Ketika itu memang tak ada, tapi JM nak belajar. Allah ni tidak melihat berapa banyak yang nilainya. Allah ni tak melihat berapa nilai yang kita sedekahkan. Tapi Allah melihat istiqomahnya kita dalam bersedekah dan ikhlasnya kita bersedekah. Itu yang Allah melihat. Itu yang Allah melihat. Allah tak melihat ni berapa banyak yang kita banyak sedekah banyak ni. Dia tak melihat yang itu. Tapi dia melihat istiqomahnya kita dalam melakukan sedekah dan ikhlasnya kita dalam berbuat sedekah. Itu yang Allah melihat. Okey. Jadi JM menyeru kepada anda semua yang mana 10 awal Zulhijjah ini adalah bagus untuk kita melakukan sedekah. Hari-hari lain bagus juga, tapi pada 10 awal Zulhijjah ni yang mana secara zahirnya, sebab yang menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih utama daripada yang lain, kerana 10 hari ini menghimpunkan kesemua amalan utama di dalam Islam. Maksudnya dalam 10 hari ni amalan utama dalam Islam ni dihimpunkan menjadi satu, iaitu solat, puasa, sedekah, haji. Himpunan-himpunan ini, himpunan-himpunan ini, amalan-amalan ini tidak berlaku dalam hari-hari yang lain, tapi dia berlaku pada 10 awal Zulhijjah. Allahu Akbar. Jadi ya Allah, bersedekahlah kita lebih banyak lagi kerana 10 awal Zulhijjah inilah amalan-amalan kita dihimpunkan sekali. Tak ada hari lain. Tak ada hari lain yang lebih baik. Tak ada hari lain. Tak ada hari lain. Maksudnya dia kata yang lain kerana 10 hari ini menghimpunkan semua amalan utama di dalam Islam, iaitu solat, puasa, sedekah dan haji. Himpunan amalan-amalan ini tidak berlaku dalam hari-hari yang lain. Maksudnya berlaku dalam 10 Zulhijjah sahaja. Masa inilah yang kita nak buat korban, masa inilah yang kita nak infak banyak, masa inilah kita nak bersedekah banyak. Boleh? Okey? Masa inilah kita nak buat amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik, macam tu. Of course lah, setiap hari pun baik. Setiap hari kita kena buat amalan yang baik. Okey. So jadi itu cara JM, bagaimana JM bersedekah melalui online transfer ketika itu. Dan lepas tu JM pula, apa yang JM buat, bila guru JM cakap sedekah ni JM, tak kiralah dia Cina ke, Melayu ke, India ke, macam tu. So jadi JM memang apa yang JM belajar JM buat. JM tak mengira siapa dia, Islam ke, bukan Islam ke, tapi bagi JM semua kita adalah makhluk Allah, makhluk yang sama yang Allah jadikan. Makhluk hamba Allah juga. Tak ada beza-bezanya. Jadi JM buat amalan tu lah. JM buat amalan tak kiralah dengan siapa pun. Dan JM juga
biasanya kan kalau kita pergi mana-mana, kalau kita pergi dululah kan selalu sangat kan bila kita tengah makan ada orang datang ada orang datang nak jual tisu ke, ataupun ada orang buta datang, ataupun ada orang suruh beli kita punya beli buku ke, beli pen ke apa semua kan. Sebenarnya anda kena bersyukur tau, sebab dalam banyak-banyak orang tu Allah pilih kita. Allah pilih rezeki kita untuk kita kongsikan kepada orang lain. Kita kena bersyukur tau. Kenapa dalam banyak-banyak orang Allah pilih kita? Bersyukurlah dan bergembiralah kerana rezeki kita ni Allah pilih untuk disalurkan untuk berbuat kebaikan. Untuk beli tadi tu, beli tisu ke, untuk sedekah ke, untuk apa-apalah. So maksudnya ini tak, kadang-kadang kita ni bila orang datang lagi kita kata tadi tu dah bagi dah, takkan nak bagi lagi. So kita tak boleh macam tu tau. Sebab apa? Sebab ini pilihan Allah. Allah dah pilih kita ni. Allah dah pilih kita untuk apa tau? Untuk membersihkan rezeki kita melalui apa yang kita kongsikan kepada itu tadi. Sebab tu Allah pilih. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja, semua tu atas gerakan Allah. Kenapa orang tu datang dekat kita? Atas gerakan Allah. Jadi JM sangat menyantuni lah. Bukan disebabkan ada duit. Sebab tu JM tak kisah. Bukannya dia minta RM100. Bukannya dia minta pun. Kadang-kadang dia ikhlas kita je nak bagi berapa. Kalau kita rasa kita senang nak bagi RM1, kita bagi je lah RM1. Dah. Yang penting ikhlas tu. Sebab Allah tak melihat berapa banyak nilai yang kita sedekah tu. Tapi Allah melihat istiqamahnya kita dalam melakukan sedekah dan ikhlasnya kita dalam melakukan sedekah tu. Jadi itulah kan. Itulah yang JM nak kongsikan. Okey, so jadi apa lagi yang JM nak kongsikan? Dan JM banyak jugalah belajar kan, banyak jugalah belajar dengan Ustaz Faturi. Dia kata apa tau? Dia kata sebenarnya, dia kata kalau ikutkan macam perempuan kan, macam perempuan kan semua macam perempuan kan, macam perempuan ni kan macam kita macam tanggungjawab dekat rumah kan lelaki yang buat, yang uruskan. Maksudnya makan kita, pakai kita semua kan lelaki yang itu tanggungjawab seorang lelaki kan. Tapi bagaimana kita nak dapat kita sebagai wanita, sebagai ibu nak dapat nak dapat yang sedekah tu tadi, manfaat sedekah tu tadi. Nak dapat yang manfaat sedekah tu tadi, apa tau? Mudah je tau. Okey, bila kita belanja anak-anak kita makan, bila kita kita kadang-kadang sekarang ni dengan Food Panda kan, dengan Food Panda kan anak kita kadang-kadang nak makan, nak beli tu, nak beli ini kan. Kita niatkan kat situ. Kita niatkan, ya Allah, aku niatkan ini, ya Allah, sedekah aku untuk maksudnya untuk anak-anak aku. Itu ustaz pesan kepada saya. Itu ustaz pesan kepada saya. Maksudnya macam tu. Itulah kalau salah ustaz pesan kepada saya, salahlah saya. Tapi itu yang saya buat. Maksudnya kita niatkan kita beli makanan untuk anak tu. Ini sedekah ibu tau. Doakan ibu tau. Macam tu. Itulah. Itu cara. Itu ustaz tu pesan. Jadi JM apalah JM cuba sampaikan. Dan bagusnya bagi orang yang ajak kita bersedekah ni. Sebab tu kita tak apalah, kita ajak je lah orang bersedekah ni. Sebab apa? Sebab Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 114, yang mana tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah ataupun berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Maksudnya kita mengajak orang bersedekah juga, kita dapat pahala. Allahu Akbar. Senang kan nak dapat apa? Senang kan nak dapat pahala kan? Okey, pahala orang yang bersedekah. Kat
sini kan, dekat surah Al-Baqarah ayat 261. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipatkan gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah menggandakan lagi. Menggandakan lagi maksudnya sebutir dia akan jadi 10 butir. 10 butir akan menjadi 100 butir. Macam itulah tadi. So jadi sedekah ini tidak miskinkan kita, insya-Allah, ya. Okey, so kenapa? Sebab tu JM awal-awal lagi JM cakap tadi kan, Ustaz, macam mana ya saya ni banyak Ustaz, macam mana saya ni banyak saya ni banyak hutang. Macam mana tak, kalau banyak hutang pun nak sedekah juga kan? Okey. So ada kat sini ada dekat surah At-Talaq ayat 7, okey, sedekah di waktu sulit. Sedekah di waktu sulit, surah At-Talaq ayat 7. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Sedekah di waktu sulit. Jadi terjawabkan tadi bila Ustaz kata, bila JM tanya dia, JM, Ustaz, apa ni, saya banyak hutang Ustaz, macam mana nak sedekah? Nampak tak? Sedekah di waktu kita sulit. Allahu Akbar. Banyakkan sedekah di waktu kita sulit. Allahu Akbar. Okey. So, okey. Jadi terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan JM. JM dah habis dah hampir jam 12.30 hari. Terima kasih bersama dengan JM. Okey, terima kasih bersama dengan JM. Dan sedekah ni sebenarnya bukan hanya duit sahaja tau, sahabat semua. Sedekah ni merangkumi luas sangat. Sedekah ilmu macam JM buat setiap hari ni adalah sedekah juga ni. Sedekah senyuman, sedekah apa lagi? Sedekah makanan, sedekah doa setiap pagi mendoakan. Semuanya adalah sedekah tau. Senang nak buat sedekah ni, bukan hanya, anda jangan kecilkan sedekah tu hanyalah duit sahaja, bukan. Sedekah ni macam-macam cara. Bukan hanya duit sahaja. Okey, macam mana masa zaman JM, JM sebenarnya tak suka dengan kucing tau. Kucing JM paling tak suka sebab dengan busuk je, dengan tai kucing je, dengan apa JM tak suka. Tapi bila Allah menguji ketika itu pada tahun 2014, bila JM tutup perniagaan, JM duduk di rumah, apa yang berlaku kat situ? Kucing sebanyak-banyaknya datang kat rumah minta makan. Jadi yang kita ni pula, yang JM ni pula duit pun tak ada, macam mana ni? Tahu tak? JM berbahagi-bahagi dengan duit yang ada, berbahagi-bahagi dengan ikan yang ada, dengan kucing. Okey, masa JM bagi makan kucing tu, bagi makan kucing, bagi nasi dengan ikan, bagi makan kucing tu, JM duduk, JM letak dekat dulang macam tu sebab kucing banyak kan. Apa yang JM buat? Masa JM bagi kucing tu makan, JM cakap apa? Kucing-kucing, kau doakan ibu tau. Masa tu memang tak ada apa-apa tau. Masa tu memang tak ada apa-apa, bisnes pun dah lingkup ketika itu, hutangnya banyak. Allah datangkan kucing ketika itu. Sebenarnya Allah ni nak tengok kita ni tau. Dengan adanya sikit kita sedekah tak. Ketika itu JM buat online juga, transfer online. Dan ketika itu juga JM sedekah bersama dengan kucing. Tahu tak, ketika JM sedekah dengan kucing tu, masa bagi makan tu JM cakap kucing-kucing, engkau doakan ibu tau. Biar ibu kaya, biar ibu jadi jutawan, biar ibu banyak duit. Okey, nanti setiap hari nanti ibu buatkan rumah untuk engkau. Bila ibu dah banyak duit, ibu buatkan rumah. Betul. Bila JM dah ada duit ketika itu, JM buat rumah. Bila JM bila JM ada duit ketika itu, JM buatlah rumah untuk kucing. Okey. Sorry lah yang dekat TikTok, bateri JM dah habis dah. Yang kat TikTok tak sempat nak
nak buat last sekali. Okey, jadi JM buat rumah untuk kucing dan sekarang ni kucing banyak sangat dekat rumah. Allahu Akbar. Sebenarnya kan dia faham kucing ni faham tau bila JM kata nanti doakan ibu tau supaya kaya sungguh-sungguh tau masa kita usap-usap kepala dia tu, sungguh-sungguh kita minta didoakan. Dia pun tengok kita kan terkebil dia tengok. Kucing ni dia faham sangat. Allahu Akbar. So okeylah, itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jumpa lagi hari Isnin nanti insya-Allah dengan tajuk yang berbeza. Assalamualaikum. Ampun dan maaf daripada JM. Salam Jumaat, salam keindahan, salam barokahnya. Semoga kita semua dalam rahmat serta dakapan kasih sayang Allah, sentiasa dalam perlindungan Allah, sentiasa Allah melimpahkan sebanyak-banyaknya rezeki kita melalui apa yang kita sedang usahakan, pintunya yang kita sedang usahakan hari ini. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.